Muin. Dan minggu lepas kita telah masuk ini kepada bab zakat. Jadi kita dah habis bab solat. Jadi bagi kitab yang baru, kita telah sampai ini kepada muka surat yang pertama daripada jilid yang kedua. Minggu lepas kita membicarakan tentang makna zakat dalam segi bahasa dan juga dalam segi istilah. Dan zakat ini diwajibkan pada tahun kedua Hijriyah, seperti mana penulis ini mengatakan, yakni ia diwajibkan di Madinah. Dan penulis seterusnya akan membicarakan tentang ini syarat-syarat kewajiban seseorang mengeluarkan zakat. Nah, ya, teruskan. Bab zakat. Pengertian zakat. Menurut erti, bahasa zakat bermakna memetik dan berkembang. Sedangkan menurut istilah syarak adalah nama sesuatu yang dikeluarkan dari harta atau badan dengan ketentuan seperti yang akan dijelaskan nanti. Zakat harta mulai difardukan pada tahun kedua Hijrah, sesudah farduan syadaqah fitrah. Sadaqah fitrah. Yang ini penulis ini beliau mengatakan kefarduan ini zakat ini diturunkan selepas kefarduan zakat fitrah. Sebab zakat seperti mana kita mengatakan terbagi kepada dua bahagian. Kita ada zakatul amwal dengan zakatul abdan. Zakat ini bagi harta dan zakat bagi badan. Jadi kewajipan zakat badan diturunkan dahulu. Selepas itu yang ini datang ini zakat ini bagi harta. Minggu lepas kita telah membicarakan yang dibaca tadi. Pengajian kita pada hari ini insya-Allah akan bermula kepada yang seterusnya. Kita teruskan. Zakat wajib ditunaikan pada 8 macam dari harta. Nah, jadi penulis mengatakan jumlah jenis harta yang diwajibkan kita mengeluarkan zakat, harta ada 8. Maksudnya di sini bukan semua harta diwajibkan zakat. Hanya beberapa jenis harta. Jadi ini yang kita akan lihat, apakah yang ini jenis-jenis harta yang wajib ini kita mengeluarkannya sebagai zakat. Nah, yaitu emas, perak, binatang ternak, makanan yang menguatkan, buah kurma dan anggur yang diberikan kepada 8 golongan manusia. Nah, ini yang kita akan membicarakan dengan terperinci insya-Allah taala pada bab-bab ini yang akan datang. Jadi ada 8 perkara di sini penulis ini mengatakan. Yang pertama sekali adalah an-naqdain, iaitu emas ini dan perak. Selepas itu kita ada zakat yang dibagi binatang ternakan, al-an'am. Dalam mazhab al-Imam Syafi'i hanya terbagi kepada 3 bahagian, seperti mana kita telah mempelajari dalam kitab Zubat, iaitu kambing, lembu ini dan unta. Kita tidak ada zakat kuda ini dalam mazhab Imam Syafi'i. Walaupun ini ada qaul, akan tapi pendapat yang mu'tamad hanya yang ini 3 jenis ini binatang. Selepas itu kita ada al-qut. Al-qut ini di sini adalah makanan pokok. Ini dalam mazhab Imam Syafi'i bukan semua jenis tanaman diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Berbeza dengan mazhab yang lain. Dalam mazhab Imam Syafi'i kita harus lihat ini kepada jenis tanaman. Kalau sekiranya dia makanan pokok, maka diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Selain itu tidak diwajibkan. Berkenaan dengan buah-buahan, diwajibkan hanya 2 jenis. Kita ada kurma dan anggur. Tidak ada yang lain. Tidak ada zakat ini bagi zaitun. Buah zaitun tidak ada zakat, walaupun qaul qadim mewajibkannya. Tetapi pendapat yang mu'tamad tidak ada zakat ini bagi zaitun, tidak ada zakat ini bagi buah-buah yang lain. Dan selepas itu penulis ini mengatakan 8 yakni jenis ini zakat yang dikenakan kepada harta diberikan kepada 8 yakni asnaf. Seperti mana disebut dalam Al-Quranul Karim, ini semua ada bab yang khusus ini baginya yang akan dibicarakan nanti. Nah, teruskan. Orang yang menentang kewajipan zakat dihukumi kafir. Yang enggan menunaikannya diperangi dan dipungut zakat daripadanya secara paksa. Nah, sekarang ini penulis ini mengatakan barang siapa yang mengingkari kewajipan zakat,
Barang siapa yang mengingkari kewajiban zakat, maka dia jatuh kafir. Yang kita lihat di dalam Al-Quran, Allah Subhanahu Wa Taala apabila sebut tentang salat, Allah akan sebut tentang zakat. Yani Allah mengatakan sebagai misal dalam Al-Quran, wa aqimus salata wa atuz zakata. Yani dirikanlah salat dan keluarkanlah zakat. Jadi kita ada ayat yang terang dalam Al-Quran yang tidak memerlukan yakni kepada takwil, sebab ia adalah makna yakni yang terang. Dan begitu juga kita ada hadis Nabi SAW, bunyal Islam ala khamsin. Nabi mengatakan Islam itu dibina atas 5 perkara. Salah satu daripadanya adalah mengeluarkan zakat. Dan ulama kita tidak ada khilaf, kita ada ijma'. Jadi kita ada dalil daripada Quran, dalil daripada sunnah, dan kita ada ijma' ulama. Dan ia dikenali sebagai ma'lumun fid dini bid darurah. Ini adalah satu istilah juga kita nak kena faham. Ada hukum ahkam dalam Islam, dia ada hukum ahkam darurah. Apa maksudnya? Maksudnya adalah semua yang orang Islam ini mengetahuinya. Semua lapisan masyarakat, hatta budak kecil yang sudah memayis, dia tahu yang dia tentang perkara ini. Ini kita mengatakan ma'lumun fid dini bid darurah. Jadi kalau sekiranya hukum ahkam seperti ini, kalau sekiranya seseorang mengkufuri, mengatakan dia tidak beriman yang ini kepadanya, terus ini jatuh kafir. Dia terus ini hukumnya adalah hukum murtad. Kalau dia mengatakan zakat itu tidak wajib, sama juga kalau dia mengatakan salat tidak wajib, ini juga adalah hukum yang sama. Jadi berkenaan dengan hukum Islam, begitu juga dengan haji, begitu juga dengan puasa ini Ramadan. Seseorang itu tidak dibolehkan baginya untuk dia mengingkarinya. Jadi di sini yang penulis ini mengatakan orang yang mengingkarinya maka dia terkeluar daripada agama Islam. Ada sebagian dari hukum ahkam dia bukan daruri. Ada khilaf, misalnya ada khilaf, ini misalnya ini kita ada ijtihad dari ulama berkenaan dengan batalnya wudu ataupun berkenaan dengan sunatnya membaca qunut ini pada solat ini subuh. Ini tidak jatuh kafir kalau sekiranya seorang itu mengingkarinya. Sebab ini kita ada khilaf ini ulama. Dia bukan ada sesuatu berdasarkan kepada ijma', dia bukan ada sesuatu yang ma'lumun fid dini bidarurah. Yani mungkin ada orang yang tidak mengetahui akan perkara ini. Masalah ini sujud sahwi, dia tidak yang ini menjadi kufur ini kalau sekiranya seorang ini mengingkarinya. Ini yang dibalik ini kepada ijtihad. Jadi ini disebutkan oleh para ulama, kita membezakan yakni sebahagian ini hukum yang boleh menyebabkan seorang itu jatuh kafir dan hukum ini yang lain yang tidak menyebabkan jatuh kafir. Maka kita kena lihat kepada kekuatan yang didalil dan sama ada dia daruri ke bukan daruri. Selepas itu penulis ini beliau mengatakan wa tuqadu minhu wa illam yuqatil qahra. Tapi ada sebagian orang misalnya dia mengatakan zakat wajib tapi saya tak nak bayar. Dia mengatakan zakat wajib tapi saya tidak mahu yakni membayarnya. Maka di sini yang penulis ini mengatakan diambil daripadanya dengan paksa. Diambil daripadanya dengan paksa. Ini kita hari ini kita bicarakan kalau negeri Islam, betul ke tidak? Tapi negeri yang ini sekular, yang ini satu dunia yang ini hari ini hanya yang ini balik kepada iman dan ketakwaan. Satu orang yang ini sama ada dia nak mengeluarkan zakat ataupun dia tidak mengeluarkan zakat. Tidak ada orang yang akan menangkapnya, betul ke tidak? Kalau dia tidak mengeluarkan zakat. Tapi kalau dia tak bayar income tax, masalah besar. Betul ke tidak? Dia kena fine. Tapi kalau zakat antara dia dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Berapa ramai ni orang yang tidak bayar zakat? Sebab manusia dia lebih takut daripada hukum negara daripada hukum Allah. Tapi kalau zaman dahulu Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu an, apabila dia menjadi khalifah, dikatakan kepadanya, ya Amirul Mukminin, ada sebagian orang tak nak bayar zakat. Dia mengatakan aku akan perang mereka. Sayyidina Al-Khattab mengatakan, ya Amirul Mukminin, kita sekarang sangat ada masalah sebab tentera Rom yang ni nak serang yang ni umat Islam di Madinah. Dan tentera yang ni Usama bin Zaid, Nabi SAW telah menghantarnya untuk memerangi Rom. Selepas itu yang ni Musailam Al-Kadzab ini mengaku dirinya sebagai Nabi. Selepas itu ada orang yang tak nak bayar zakat. Selepas itu ada orang yang murtad. Jadi apa kita nak buat sekarang? Ya Amirul Mukminin, Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu bila mendapatkan khilafah, dia menghadapi masalah ini mengelilingi ni Madinatul Munawwarah. Maka Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini mengatakan, ada pun yang ditentera Usama bin Zaid, kalau sekiranya Nabi sallallahu alaihi wasallam menghantarnya, tidak ada hak bagi aku untuk menarik balik mereka. Sebab Sayyidina Umar mengatakan kita tarik balik mereka sebab ramai orang yang murtad, ada orang yang murtad, ada orang tak nak bayar zakat. Bagaimana kita nak perang? Mana kita nak dapat tentera? Sayyidina Abu Bakar mengatakan kalau sekiranya Nabi SAW telah menghantar mereka perangi Rom, jangan dipanggil mereka kembali.
Jangan panggil mereka kembali. Mereka menanyakan bagaimana dengan orang yang murtad? Kita akan perang orang murtad. Bagaimana orang yang tidak membayar zakat? Kita akan perangnya. Sayyidina Umar Al-Khattab mengatakan, ya Amirul Mukminin, bagaimana ini sekarang? Dia mengatakan, wallahi ya Umar, kalau sekiranya aku satu orang ini memerangi, aku akan perang ini satu orang. Dia mengatakan kepada ini para sahabat radhiyallahu anhum. Yani maksudnya ini Sayyidina Abu Bakar radhiyallahu anhu ini dia mengatakan ayat usuddin wa Abu Bakar hayy. Dia mengatakan bagaimana agama boleh kurang kalau Abu Bakar masih hidup. Yani dia menunjukkan ini keimanan yang sangat ini luar biasa. Maka dia menghantar tentera melawan orang yang murtad, dia menghantar tentera melawan orang yang tidak bayar zakat. Dia menghantar tentera melawan Musailam al-Kadzab. Dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala kesemuanya menang. Yani orang murtad ini kembali kepada Islam, orang yang tak bayar zakat ini kembali kepada bayar zakat. Tentera Musailam al-Kadzab ini dikalahkan. Dan selepas itu tentera ini Usama bin Zaid apabila mereka memerangi tentera Rom lari. Ajib. Tentera Rom tak ada di perang. Tentera ini Usama bin Zaid ini kembali ke Madinah. Yang ini dalam beberapa hari ini dia kembalikan keamanan di Madinah. Ini adalah perkara yang sangat luar biasa. Ini para ulama ini mengatakan ini adalah menunjukkan keimanan ini Abu Bakar radhiyallahu an, keimanan yang sangat luar biasa. Jadi apabila yang iman ini seperti ini nusrah daripada Allah Subhanahu wa taala diturunkan. Itu sebab dalam Al-Quran ini Allah mengatakan laqad haqqan 'alaina nasrul mu'minin. Pasti kami akan membantu siapa? Bukan muslimin, mukminin. Ada orang mengatakan, kenapa ini orang Islam? Mana masalah? Di mana nusrah Allah? Yani Allah mengatakan mukminin, bukan muslimin. Yani kalau kita ini setakat ini orang Islam tapi tak salat, tak bayar zakat, tak puasa Ramadan, lepas tu kita tak dapat nusrah daripada Allah. Lepas tu kita mengatakan mana yang dinusrah daripada Allah? Kita nak salahkan kita punya diri. Sebab kita jauh daripada agama. Tapi para sahabat radhiyallahu anhu ini mereka mengkorbankan diri, harta dan masa kerana Allah. Dan mereka adalah manusia yang beriman, yang sampai ini kepada tahap ini keyakinan, yang mana mereka mengangkat tangan mereka, Allah terus jadi menjawab ini doa mereka. Tidak ada hujan yang ini mereka hanya berdoa, yang ini hujan yang turun ini dengan deras. Sebahagian daripada para sahabat radhiyallahu anhum mustajabud doa. Jadi Nabi SAW ini mengatakan sebahagian daripada para sahabat apabila mereka ini berdoa, Allah pasti mengkabulkan doa mereka. Itu sebab hari ini kita kagum ini bagaimana mereka dapat kalahkan tentera Rom, bagaimana mereka dapat kalahkan tentera Parsi. Mereka lawan tentera Rom dan Parsi dalam satu masa. Mungkin kita menyangkakan mereka lawan Rom dulu, lepas itu mereka lawan Parsi. Tidak. Kalau kita pada sejarah, Rom dengan Parsi dalam satu masa. Kalau kita lihat peperangan Yarmouk dan Qadisiyah ini, dia bukan benda yang jarak jauh. Khalid bin Walid ini dia perang ini Parsi. Lepas itu Sayyidina Bakar ini mengatakan, ya Khalid pergi Rom. Yang ini Masya Allah ini daripada Qadisiyah pergi Yarmouk. Kalau kita baca ceritanya, Masya Allah ini perkara yang sangat luar biasa. Orang yang nak melakukan kerja seperti ini mesti ada keyakinan yang tinggi kepada Allah. Tapi mereka adalah sahabat ini Nabi SAW. Mereka ada kekuatan yang rohani. Kalau tentera hari ini tak mampu ini melakukan sedemikian. Sebab mereka zaman dahulu kita harus faham ini atas kuda ya. Kalau zaman sekarang naik jet, boleh rehat sikit. Tapi daripada Iraq dia pergi Syam, Masya Allah atas kuda. Nak kena tempuh ini padang pasir. Orang yang pernah rasa padang pasir, dia tahu yang dia betapa peritnya yang dia nak tempuh padang pasir. Barang siapa yang pernah pergi padang pasir, kalau di Yaman, kalau kita pernah pergi Nabi Allah Hud, kalau kita lihat ini padang pasir dekat Nabi Allah Hud, Masya Allah, kalau kita tanya ini diri kita, bagaimana kalau kita nak melintasi padang pasir ini? Masya Allah, tak sanggup ya. Itu cerita ni. Tetapi ini para sahabat Nabi SAW sangat luar biasa. Jadi hari ini kita mengenang jasa Khulafa' Ar-Rashidin. Mereka mengajarkan kepada kita apa iman, apa itu tawakal kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita keimanan dan memberikan kepada kita taufik dan barakah insya-Allah. Nah, teruskan. Wajib zakat atas setiap muslim sekalipun belum mukallaf. Maka bagi sang wali wajib mengeluarkan zakat dari hartanya sendiri. Nah, tadi kita mengatakan wajib ini kalau sekiranya negeri Islam diperangi dan diambil dengan paksa. Ini adalah hakim ya. Yang ini maksudnya kalau hakim muslim, maka diambil yang zakat kalau sekiranya seseorang itu tidak mau mengeluarkannya. Tapi kalau dia mengatakan saya muslim,
dan saya beriman bahawasanya zakat adalah wajib bagi saya. Tapi kalau dia mengatakan saya tak beriman ini kepada kewajiban zakat, ini hukumnya hukum murtad, ya, hukum yang berbeza. Tapi kalau dia mengatakan saya beriman zakat adalah wajib ke atas diri saya, tapi saya bakhil, saya tak mau ini keluarkan zakat, maka diambil daripadanya zakatnya. Yakni ini adalah bagi kerajaan Islam, bagi hakim. Selepas itu penulis ini mengatakan zakat ini diwajibkan bagi orang Islam. Bagi ini orang Islam. Kita dalam mazhab al-Imam Syafi'i, zakat ini diwajibkan bagi harta yakni orang Islam. Bagi hartanya, maka ia kembali yakni kepada harta. Berbeza dengan mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi mengatakan zakat yakni kewajipannya kembali kepada orang itu. Apa maksudnya? Di sini ada khilaf di antara mazhab Syafi'i dengan mazhab Hanafi berkenaan yakni dengan zakat seorang muslim. Sekarang kita mengatakan kalau sekiranya bayi ini misalan kedua ibu bapanya meninggal dunia dan dia mewarisi harta yang banyak daripada kedua ibu bapanya. Bayi kaya, tapi bayi belum mukallaf, dia masih bayi. Adakah diwajibkan kita mengeluarkan zakat bagi harta yang diwarisi oleh bayi? Mazhab al-Imam Syafi'i mengatakan wajib mengeluarkan zakat walaupun dia bukan mukallaf. Walaupun dia bukan mukallaf, sebab kewajipan zakat terkena kepada hartanya. Terkena yakni kepada hartanya dan bukan yakni kepada dirinya. Maksudnya dia mungkin bukan mukallaf tetapi dia memiliki harta. Maka apabila hartanya sampai kepada nisab dan haul, maka diwajibkan dikeluarkan harta daripada hartanya, zakat yang daripada hartanya. Tapi kalau bayi ini bagaimana nak mengeluarkan zakat? Maka walinya mengeluarkan zakat ini bagi bayi. Ini akan disebutkan oleh penulis. Jadi selagi mana dia seorang muslim, kita menghukumkan dia sebagai orang Islam, maka diwajibkan dia mengeluarkan zakat. Tak kira sama ada dia baligh ke belum baligh. Berbeza dengan solat. Kalau solat kita mengatakan dia belum baligh, ini tidak diwajibkan solat. Tapi zakat ini kita tidak mengambil iktibar sama ada dia baligh ke belum baligh. Kita lihat ini kepada hartanya. Dia ada harta ke tidak? Kalau dia ada harta, khalas, kita mengatakan wajib kita mengeluarkan zakat daripada hartanya. Orang gila bagaimana? Wajib ini kita mengeluarkan zakat daripada hartanya. Siapa nak mengeluarkan? Walinya. Walinya ini yang mengeluarkan. Dan dia mengatakan tajibu ala kulli muslimin walau ghaira mukallafin. Walaupun dia bukan mukallaf. Boleh faham insya-Allah ya? Walaupun ini orang itu ini bukan mukallaf. Fa'alal wali ikhrajuha min malihi. Siapa yang mengeluarkan zakatnya? Walinya. Yakni misalan bayi, misalan kedua bapa dia meninggal dunia, maka pakcik ni menjaganya. Maka pakcik ni bertanggungjawab ini untuk mengeluarkan zakatnya tiap-tiap tahun. Tapi bayi ni bila dah besar dia mengatakan saya pun tak tahu, dulu saya rasa tak ada orang mengeluarkan zakat saya bila saya bayi. Kita mengatakan inilah hutang ini baginya. Dia nak kena calculate balik. Dulu ini tidak mengeluarkan zakat, maka sekarang ini menjadi hutang ini ke atasnya. Dia nak kena keluarkan zakat. Kalau walinya tidak mengeluarkan zakat ini pada haul. Fa'ala al-wali ikhrajuha min malihi wa kharaja bil muslim al-kafir al-asli. Yakni kita mengatakan zakat diwajibkan atas muslim. Maksudnya di sini adalah tidak diwajibkan atas orang kafir. Orang yang bukan Islam tidak diwajibkan zakat. Maka hakim tidak boleh paksa orang bukan Islam mengeluarkan zakat, sebab zakat tidak diwajibkan ke atasnya. Ini kita mengatakan kalau sekiranya kafir asli, bukan murtad ya. Kafir asli. So penulis ini mengatakan kafir asli. Apa maksud kafir asli? Maksudnya dia dilahirkan yakni kafir. Bukan satu orang yang dilahirkan muslim sampai itu murtad. Ini kita mengatakan tidak ada keuzuran yang dibaginya. Tidak ada keuzuran. Dia mengatakan tapi dulu saya murtad, sekarang saya masuk Islam, adakah diwajibkan saya mengeluarkan zakat? Zaman murtad saya wajib, tapi saya tak beriman. Walaupun sebab awak ini muslim. Hukum murtad ini berbeza dengan kafir ini asli. Tidak diwajibkan zakat ini bagi kafir asli. Ini yang penulis ini mengatakan. Nah, teruskan. Tidak termasuk muslim adalah orang kafir asli, maka ia tidak berkewajipan menunaikan zakat sekalipun telah masuk Islam. Kita tidak boleh mengatakan kepada kafir, oh you become Muslim now, how old are you? 40. So you have a lot of money, all the years and before Islam, every year you have to calculate back. Tak ada ya. Oh hari ni kalau orang dengar macam ini, dia fikir dua kali ya. Dia mengatakan nampaknya aku tak jadilah. Betul tak? Na'udzubillah min zalik ya. Kalau kita mengatakan kafir ini nak kena qada solat, kafir nak kena qada ini semua zakat,
nak kena qada ini, puasa ini semua. Mungkin ini hari ini mungkin orang nak masuk Islam pandai mereka yang dipikir yang ini 2 kali. Ini adalah kelonggaran di dalam Islam. Sebab Nabi SAW mengatakan al-Islam yajubu ma qablahu. Islam ini mengampunkan ini kesemuanya sebelumnya. Yang tidak diwajibkan dia membayar zakat walaupun dia telah masuk Islam. Nah, iaitu Muslim yang jelas merdeka. Berarti zakat tidak diwajibkan atas hamba sahaya kerana ia tidak mempunyai hak milik. Tidak pula atas budak mukatab kerana kelemahan status miliknya, serta kewajipan zakatnya tidak dibebankan kepada tuannya kerana ia bukan lagi pemiliknya. Jadi penulis membicarakan tentang syarat kewajipan. Jadi pertama sekali dia mengatakan mesti Muslim, tak kira sama ada mukallaf ke bukan mukallaf. Yang kedua adalah dia mesti merdeka. Kita hari ini alhamdulillah semua kita merdeka, tidak ada hamba ya. Tidak ada zakat yang di atas hamba sahaya. Walaupun dia hamba mukatab. Sebab hamba ini kita ada beberapa jenis. Hamba mukatab, apa maksud dia hamba mukatab? Ini dalam bahasa kita panggil hamba kontrak. Yang ini tuannya mengatakan kepadanya, kalau engkau datangkan aku sejumlah wang, aku bebaskan kau. Jadi hamba ini pun keluar minta zakat. Dia boleh terima zakat. Ini dan jenis hamba yang boleh menerima zakat. Jadi dia jumpa orang mengatakan, tolonglah bantu saya nak bebas. Hamba saya, tuan saya mengatakan, kalau saya dapat mendatangkan sekian-sekian wang, saya akan dibebaskan, bantulah saya. Orang tengok hamba ni kesian, okey kita collect duit. Macam zaman sekarang ini ada macam apa? Apa kita mengatakan yang macam apa? Kolektif funding. Crowdfunding ya. Seperti yang ni crowdfunding. Dia minta duit. Boleh kita memberikan zakat kepada hamba mukatab. Selepas itu dia boleh bekerja dan berniaga. Dia dapat duit. Dia nak bayar tuannya sebab tuannya mengatakan $10,000. Jadi dia pun kerja keras tiap-tiap hari overtime misalan. Dia nak dapatkan merdeka. Jadi hamba ini ada duit. Adakah diwajibkan dia mengeluarkan zakat misalan selama 2 tahun dia bekerja? Dia bekerja untuk membuat dirinya merdeka. Adakah kita mengatakan wajib dia mengeluarkan zakat? Tidak diwajibkan. Sebab pemilikannya ada pemilikan yang lemah. Sebab dia masih hamba. Dan duit ini semua dia nak kena bayar tuannya, bukan miliknya hakikatnya. Sebab kalau dia dah dapat duitnya, semua yang dibagi kepada tuannya, kita mengatakan dia tidak memiliki dengan milik yang penuh. Maka tidak ada wajib zakat yang ke atas hamba walaupun mukatab. Apalagi kalau hamba yang bukan mukatab. Hamba yang bukan mukatab, semua apa harta yang ada padanya bukan miliknya. Semua ada milik yang bagi tuannya. Perkara yang kedua yang disebutkan oleh penulis adalah tuannya ni kena keluar zakat ke tidak keluar zakat. Sekarang yang ni kita ada hamba mukatab. Dia bekerja, dia ada duit. Kita mengatakan duitnya milik tuannya. Adakah diwajibkan ke atas tuannya mengeluarkan zakat ini bagi hamba mukatab? Tidak. Jadi tidak diwajibkan zakat ini atas hamba mukatab dan tidak diwajibkan atas tuannya untuk mengeluarkan wang yang ada di sisi hamba dia mukatab. Boleh faham insya-Allah ya? Baik, teruskan. Zakat emas. Di dalam emas yang jumlahnya murninya mencapai 20 misqal menurut timbangan Mekah dalam batas pastinya tidak kurang tidak lebih, sekalipun emas tersebut belum dicetak. Sekarang ini penulis membicarakan tentang jenis harta yang pertama. Dari tadi dia mengatakan ada 8 jenis. Yang pertama adalah az-zahab, iaitu emas. Diwajibkan ini kita keluarkan dari zakat ini bagi emas. Yang dimasukkan dengan emas di sini adalah emas yang tulen. Jadi penulis ini beliau memberikan misal madhub. Yani zaman dahulu kita ada emas yang dicampur dengan besi. Emas ini yang dicampur ini dengan besi. Sekarang bila kita nak mengeluarkan zakat, bila kita melakukan timbangan, kita hanya mengambil iktibar timbangan emas, bukan timbangan ini besi. Jadi kalau sekiranya kita ada emas bercampur dengan besi, timbangannya misalnya 10 gram. Jadi 4 gram adalah besi, 6 gram emas. Jadi kita tak pakai 4 gram, kita ambil yang ini 6 gram. Jadi ini yang dimasukkan ini dengan emas yang yang tulen. Jadi ini yang penulis ini mengatakan. Dan selepas itu kita ada kadarnya. Kadarnya adalah 20 misqalan. Ini berdasarkan dengan hadis Nabi SAW. Yang ini nisab ini bagi zakat emas adalah 20 misqal. 20 misqal. 1 misqal adalah 1 dinar. 1 misqal 1 dinar. Kalau dalam gram dia adalah
4.25 gram. Masya Allah. Ini nak kena tulis ya. 4 yang ni 4 yakni 25 gram. 4 and 1/4 gram. 4 and 1/4 gram is 1 misqal. 1 misqal 1 dirham. Dinar. Dinar ya. 1 dinar yakni 4.25 gram. Ini adalah 1 misqal. Nabi SAW mengatakan nisab bagi emas 20 misqal. Jadi berapa yang ni 20 misqal? 1 misqal 4.25 gram. Jadi 4.25 gram kita kali 20. Berapa kita dapat? Mungkin sebagian daripada antum nak pakai kalkulator ni. 4.25 gram kali 20. Itu dia nisab ini bagi emas. Jadi berapa nisab bagi emas? Berapa gram? Ya? 85 gram. 85 gram emas adalah nisab. Nisab maksudnya apa-apa lebih 85 wajib zakat. 85 gram dan lebih wajib kita zakat. Kurang daripada 85 tidak wajib zakat. Kurang daripada 85 tidak wajib zakat. Okey, sekarang lagi satu perkara kita nak kena cari. Hari ini gram emas, 1 gram emas berapa Singapore dollar? Tak, ini maksudnya yang ni 24 karat gold, 24 karat. Ya? Yes. Maksudnya yang kita mengatakan yang tulen. Bukan yang bercampur dengan besi. Boleh satu orang tengok dekat ini kita kena cari sebab harga emas bertukar-tukar kan. Hari ini punya berapa Singapore dollar. Jadi sementara ada orang mencari, kalau kita sudah tahu 85 gram adalah nisab yang dibagi emas. Jadi 85 gram kita nak kena kali duit yuan Singapore. Kalau kita mengatakan 1 gram yang ni berapa dolar. Jadi kita nak kena standby 85 yang ni kita kali 1 gram emas ikut kepada Singapore dollar. Berapa Singapore dollar? Ya, $78. Taib, kita mengatakan $78. Hari ini misalan 1 gram emas $78. Jadi untuk kita mengetahui nisab pada hari ini $78, kita kali 85 gram. Berapa kita dapat? 78 kali 85 6630. Jadi nisab ini hari ini bagi emas 6,630 Singapore dollar. 6,630 Singapore dollar. Ini adalah nisab bagi zakat. Nisab ini bagi zakat emas dan juga bagi zakat harta dalam dolar. Jadi kalau orang yang tinggal di Malaysia, dia pun nak kena buat calculation yang sama. Yang ni 1 gram emas berapa ringgit. Lepas itu dia kali 85. Daripada situ dia akan dapat tahu berapa ringgit nisab ini bagi hartanya, yang ini bagi wang dan juga bagi emas. Sebab biasanya kita menggunakan nisab ini bagi emas, ini dikiaskan ini kepada wang yang di dolar yang kita ada. Ya. 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 Betul. Dia nak kena tahu satu orang ini dia beli emas, tapi emas ini bercampur. Misalan orang itu mengatakan misalan 60% gold, lepas itu 20% misalan copper, lepas itu steel dan sebagainya. Kita hanya interested berapa persen emas. Jadi kalau kita tahu 60% yang emas, kita mengeluarkan zakat bagi 60%, bukan hanya 100%. Kita mengeluarkan zakat yang dibagi 60%. Sama juga dengan silver. Silver ni akan datang, yang akan disebutkan selepas ini. Jadi ini adalah perkara yang pertama yang disebutkan ini oleh penulis. Jadi kalau zaman dahulu kalau kita ada simpan dinar, jadi dialah 20 dinar. 20 dinar. Nisab ini bagi wang dalam bentuk dinar. Apabila seseorang itu ada 20 dinar, maka diwajibkan ini dia mengeluarkan zakat. Dan nisabnya persentasenya adalah 2.5%. 2.5%. Kalau satu orang itu ada 1 gram emas, maka diwajibkan dia mengeluarkan 2.5%. Tapi zaman sekarang ini kita tidak mengeluarkan emas ini sebagai apa?
kita tidak mengeluarkan emas sebagai zakat. Berbeza dengan zaman dahulu. Zaman dahulu mereka mengeluarkan dinar. Yang ni misalnya satu orang ada 100 gram emas, jadi dia tahu dia wajib dia mengeluarkan 2.5%, yakni 2.5 gram. 2.5 gram yang emas. Jadi itu adalah sikit lebih kurang yang setengah ini dinar. Jadi dia mengeluarkan yang setengah ini dinar. Tapi zaman sekarang ini kita mengeluarkan dalam wang kertas. Betul ke tidak? Kalau kita simpan emas, kita ada 100 gram emas, dan kita wajib kita mengeluarkan 2.5%. Jadi maksudnya 1 gram tadi berapa? 78 gram. Dari 78 ini kita kali 2.5. Daripada situ ini kita dapat tahu berapa banyak yang wajib kita mengeluarkan sebagai ini zakat. Nah, teruskan. Dalam hal ini berselisih dengan pendapat yang mengkhususkannya emas yang telah dicetak. Jadi kita kita lihat lagi sekali sebab mungkin ada perkara saya terlepas. Jadi penulis kalau kita terjemahan mengatakan di dalam emas yang jumlah murninya, nampak tak? Murninya maksudnya khalis. Khalis ini maksudnya tulen, bukan ini emas yang dicampur. Mencapai 20 misqal menurut ini timbangan Makkah. Sebab Nabi SAW mengatakan al-waznu waznu Makkah wal mikyal mikyalul Madinah. Ini hadis Nabi SAW. Qala sallallahu alaihi wasallam. Jadi bila kita balik kepada timbangan, kita sentiasa menggunakan timbangan Makkah. Kalau kita balik kepada kita mengatakan cupakan, kita balik kepada cupakan Madinah. Ini nanti bila kita masuk bab muamalat, kita akan membicarakan tentang perkara ini dengan lebih. Jadi berkenaan dengan emas, bagaimana kita mendapat 20 misqal, ini berdasarkan timbangan Makkah pada zaman Nabi SAW. Maka kita tidak boleh mengubahnya. Jadi zaman sekarang bila kita convert kepada gram, maka ulama kita melakukan ijtihad. 1 misqal mereka mengatakan 4.25 gram. Seperti mana kita mengatakan tadi, dalam batas pastinya tidak kurang dan tidak lebih, sekalipun emas tersebut belum dicetak. Yakni ini maksudnya zaman dahulu, apabila emas dicetak, biasanya mereka menambahkan dengan besi. Sebab wang kalau dia pure gold, dia mudah patah. Jadi zaman dahulu apa mereka buat adalah bila mereka nak cetak wang dinar, mereka mencampurkan dengan sedikit daripada besi. Supaya wang tersebut jadi kuat. Tamam? Jadi ini yang penulis ini mengatakan. Dalam hal ini berselisih dengan pendapat yang mengkhususkan emas yang telah dicetak. Apabila dalam suatu timbangan tidak mencapai jumlah tersebut, sedang menurut timbangan yang lain telah mencapainya, maka tidak terkena zakat kerana adanya keraguan. Sekarang penulis beliau membicarakan zaman dahulu. Zaman dahulu bila kita nak memastikan berapakah berat emas ini, kadang-kala dia tidak pasti. Sebab zaman dahulu dia punya alat timbangan berbeza dengan zaman sekarang. Jadi kadang-kala terlebih, kadang-kala terkurang. Nampak tak? Berbeza dengan zaman sekarang. Zaman sekarang Masya Allah kita tidak membicarakan masalah ini. Cuba bayangkan kita tinggal 1000 tahun yang lalu. Bagaimana kita sekarang kita ada emas, bagaimana kita nak pastikan timbangannya. Zaman dahulu dia tidak ada seperti timbangan yang kita ada pada zaman sekarang. Jadi biasa apa mereka menggunakan macam besi gitu. Mereka letakkan dalam dacing. Betul ke tidak? Lepas itu mereka meletakkan satu pada dacing. Daripada situ mereka dapat mengetahui timbangannya. Kadang-kadang dacingnya karat misalan. Kadang-kadang berlaku kekurangan dalam timbangan, kadang-kadang berlaku terlebih. Jadi di sini penulis mengatakan ini ada possibility. Zaman sekarang Masya Allah segala-galanya elektronik. Dan ada jenis timbangan sangat terperinci, hatta boleh menimbang rambut yang tipis, apalagi emas yang berat. Jadi zaman sekarang biasanya kita tidak ada masalah ini untuk kita nak menentukan timbangan yang dibagi emas. Nah, teruskan. Satu misqal. Ya. Satu misqal adalah 72 biji gandum yang sedang. Ini adalah di zaman dahulu mereka menyamakan misqal dengan 72 biji gandum yang sedang. Masya Allah. Nah, teruskan. Syekh Zakaria berkata, timbangan nisab ukuran minimal mulai terkena zakat emas menurut timbangan Al-Ashrafi. Al-Ashrafi adalah timbangan di Mesir pada zaman Syekhul Islam Zakaria Al-Ansari. Zaman sekarang orang tidak gunakan timbangan ini.
Zaman sekarang satu dunia kita pergi semua menggunakan kilo ataupun gram ataupun pound ataupun ounce. Tapi zaman dahulu yang mereka ada timbangan ini. Nah. 25 Ashrafi, iaitu macam 25 per 63. Teruskan. 25 per 63. Kemudian menurut Syekh Zakaria, iaitu guru kita Ibnu Hajar Al-Haytami, berkata yang dimaksudkan dengan Al-Ashrafi adalah Al-Qaitabi. Ini juga adalah daripada nama yang dibagi yang ini timbangan. Jadi kita ada timbangan yang ini Ashrafi ataupun ukuran yang ini Ashrafi dan ukuran Qaitabi. Yang ini maksudnya mereka mengatakan nisabnya adalah 25 yang ini Ashrafi sama kepada 20 misqal. Itu cerita ni. 25 yang Ashrafi. Kalau kita bezakan di antara misqal dengan Ashrafi ataupun Qaitabi, maka dia adalah 25. Tapi timbangan ini seperti mana kita mengatakan sudah tidak digunakan. Zaman kita menggunakan gram. Dari bila kita mengatakan 20 misqal, berapa gram? 85. Tamam? 85. Nah. Teruskan. Zakat perak dan juga wajib zakat pada perak yang telah mencapai jumlah 20 dirham menurut timbangan Mekah, iaitu 550 biji gandum. Nah, yang ini beratnya 550 biji gandum. Ini adalah berdasarkan kepada ijtihad. Yang ini untuk menentukan berat ini bagi perkara ini. Nah, jadi 10 dirham adalah sama dengan 7 misqal. Dalam masalah emas dan perak tidak ada waqash. Jadi sekarang kita mengatakan, penulis mengatakan 10 dirham sama dengan 7 misqal. Satu misqal berapa gram tadi? 4. Yang ini 4, ini perpuluhan 4, ini perpuluhan, ini 25 gram. Jadi kalau 10 dirham 7 yang ini misqal. Jadi kalau kita kali yang ini 7 misqal, yang ini berapa gram yang kita dapat? Itu adalah timbangan yang dibagi 10 yang ini dirham. Itu adalah timbangan yang dibagi 10 yang ini dirham. Ini ada silap ini, dia adalah jumlah 200 yang ini dirham. Ini bukan 20 dirham ni. Dan juga wajib zakat pada perak yang telah mencapai jumlah 200 dirham ya. Insya-Allah kalau 20 dirham ini tak banyak ya. Jadi dah 200 dirham. Ada kesilapan ya sini 200. Baik, sekarang kita nak buat calculation bagi perak pula. Baik, penulis mengatakan 10 dirham 7 misqal. 10 dirham berapa? 7 misqal. Jadi 7 kita kali 4.25, berapa kita dapat wahai jemaah sekalian? Jangan antum tidur. Dah jadi macam maths lesson ya. Nanti 7 kita kali 4.25, berapa kita dapat tadi? 29, 4 and 1/4 times 7, 29.75. Ini adalah bagi 10 dirham. Jadi nisabnya adalah 200 dirham. Jadi kita nak kali 20 kali 29.75. Berapa kita dapat? Itu adalah nisab. Itu adalah nisab ini bagi perak, bagi silver. 595 gram. Jadi bagi zakat ini, bagi perak ini dia adalah 200 dirham. 10 dirham 7 misqal. Dari 7 misqal ini kita kali 20. Betul ke tidak? Dari 7 misqal kita kali 20, ya ni 100, ini 40 ya. 140. Dari 1 misqal ini 4.25. Dari 140 kita kali 4.25 gram. Daripada situ kita dapat 500. Masya-Allah. Baik, teruskan. Dalam masalah emas dan perak tidak ada waqas. Tidak ada waqas. Ini berbeza dengan zakat binatang. Zakat binatang, satu orang ini misalnya dia memiliki 50 ekor kambing. Kita mengatakan, khalas, ini keluarkan satu kambing ni. Sebab zakat kita 40 kambing, 1 ekor kambing.
Lepas itu 80 kambing baru 2 ekor kambing. Di antaranya dikenali sebagai waqas, al-waqs. Kita mengatakan dimaafkan. Dan ini tak perlu dia keluarkan yang ini zakat yang dibagi 10 ekor kambing. Kalau antum ingat pengajian kitab Zubat 5 tahun yang lalu. Nak kena merajaah. Nanti bila masuk fikir muamalat, Masya Allah, semua nak kena merajaah balik. Kitabul baik kalau antum ingat. Ini dikenali sebagai waqas. Sekali lagi, waqas ini seperti apa? Sekarang ini satu orang misal, saya berikan misal ya, misal kambing, senang. Kambing ini nisabnya 40, betul ke tidak? Nisab 40 ekor kambing. Kalau orang ada 40 ekor kambing, wajib dia mengeluarkan 1 ekor kambing. Lepas itu the next nisab 80 kambing. Maksudnya kalau dia ada 70 kambing, tidak wajib dia keluarkan zakat 2 kambing. Hanya dikeluarkan 1 kambing bagi 40. Kalau kita menanyakan bagaimana dengan 30 kambing yang ekstra, kita mengatakan ini adalah waqs. Ini waqs, yang maksudnya kita tak mengatakan kepada dia awak nak kena keluarkan 7.5 kambing. Tidak, no such thing kan 7.5 kambing. Tidak ada. Nak kena tunggu 80 dulu baru yang ini dia mengeluarkan 2 ekor kambing. Ini adalah zakat bagi binatang. Tapi bagi zakat harta tidak ada waqas. Yang ini satu orang ini dia mengatakan misalan dia ada misalan 100 gram emas. Kita tidak boleh mengatakan kepadanya tak, awak hanya mengeluarkan zakat bagi 85 gram sahaja. Yang 25 dimaafkan. Tidak ada ya. Dia nak kena keluarkan ini semua sekali, hatta 100, 1 gram dan 1 gram pun dia nak keluarkan. 1 gram pun dia nak kena keluarkan ini sebagai zakat. Tidak boleh lagi. Ini adalah bagi zakat, berzakat emas dan perak. Nah, teruskan. Sebagaimana dalam mengeluarkan zakat Muasyarat ini adalah zakat tanaman. Zakat tanaman pun sama juga, tidak ada waqas. Tidak ada waqas. Tiap-tiap timbangan ini wajib kita mengeluarkan. Wajib kita mengeluarkan zakat apabila telah sampai kepada nisab. Aywa. Maka zakat wajib dikeluarkan dari emas yang mencapai 25 misqal, perak yang mencapai 200 dirham, dan juga selebihnya sekalipun hanya sebahagian biji gandum. Zakat emas dan perak sebesar 2.5% logam. Selepas itu ini penulis ini mengatakan, setelah ini dia membicarakan nisab ini bagi zakat emas dan perak, dan apa yang lebih daripada 20 misqal, seperti 25 misqal, lebih ini daripada 200 gram, walaupun yang ini timbangannya misal 1 gram misalnya, ataupun 1 biji, seperti mana penulis mengatakan, wajib ini mengeluarkan ke semua timbangan. Dan kadarnya adalah 2.5%. 2.5%. Jadi satu orang misalnya kalau ada 150 gram, maka dia calculate 2.5% daripada 100 gram. Satu orang ini misalnya ada silver 1 kilo silver, dia keluarkan 2.5%. Zaman sekarang ini kita lebih kepada wang kertas kita, betul ke tidak? Satu orang ini dalam duit simpanannya misalnya $10,000. Jadi dia mengeluarkan 2.5% daripada $10,000. Jadi ini adalah zakat ini bagi hartanya. Tidak, dia sebenarnya tidak digalakkan kita melakukan sedemikian. Berkenaan dengan zakat, bila kita mengatakan kita ambil kadar yang paling rendah dalam simpanan kita, ini adalah lebih afdal kita tidak melakukan sedemikian. Apa sebabnya? Sebab kalau kita tersilap, maka kita mungkin tidak mengeluarkan zakat yang wajib kita mengeluarkan. Jadi biasanya to play safe kita mengeluarkan yang paling tinggi, bukan yang paling rendah. Bukan yang paling rendah. Yang kelakar yang saya lihat dalam zaman sekarang, satu orang ini nak mengeluarkan zakat, dia lihat bank book dia. Dia lihat bank book ni, Januari, Februari, March. Lagi satu perkara kita harus faham, dia balik kepada date Hijri, bukan Gregorian ini kalender. Tapi zaman sekarang cara orang mengeluarkan zakat, dia buka dia punya bank book, lepas itu dia tengok Januari, Februari, March, April, lepas itu dia ambil kadar yang paling rendah. Tapi dia tidak mengambil iktibar cash money yang dia simpan di rumah. Nampak tak? Cash money yang dia simpan di rumah, dia tidak calculate. Sebab bila kita nak mengeluarkan zakat, kita mengambil iktibar semua simpanan kita. Dan kebiasaannya kita melebihkan sedikit. Kenapa? Kebiasaannya kita melebihkan sedikit. Sebab kadang-kadang ini kita kira ada benda yang kita terlepas. Ada mungkin yang duit kita ini bawah bantal, misalnya yang kita terlupa. Sebagai misal. Jadi biasa dia kita melebihkan sedikit.
Jadi cara yang kita mengambil yang paling yang paling ada orang mengatakan yang kita ambil yang paling yang minimum, ini biasa tidak diamalkan. Biasa tidak diamalkan. Melainkan satu orang betul-betul bakhil, betul-betul bakhil, mengatakan saya hanya nak mengeluarkan hanya yang saya ada, dia kira semua sen yang dia kira. Lepas itu dia nak memastikan bulan berapa yang saya yang paling lowest ke apa ke dan sebagainya. Ini biasanya tidak diamalkan dari perkara seperti ini. Biasanya bila mengeluarkan zakat, digalakkan kita mengeluarkan lebih sedikit. Betul ke tidak? Kenapa? To play safe, ihtiyat. Ulama kita mengatakan ihtiyat. Mungkin ada wang yang kita simpan, kita terlepas pandang. Tapi dengan kita mengeluarkan lebih, insyaAllah ini selamat. InsyaAllah ini selamat. Jadi biasanya kita mengeluarkan zakat pada akhir haul. Maksudnya bila dah sampai kepada akhir haul, kita lihat ini berapa jumlah wang yang kita ada. Ini lebih selamat. Jadi kita tidak payah pening ini kepala, betul ke tidak? Melainkan kalau kita ini Masya Allah accountant, semua duit yang kita ada, semua yang kita ada tertulis. Jadi kita boleh tahu bilakah masanya bila duit kita yang paling bawah sekali. Tapi zaman sekarang kita lihat ramai orang ada kemusykilan tentang perkara ini. Bagaimana kita nak memastikan yang paling rendah, yang paling rendah. Macam mana kita nak memastikan? Kita boleh memastikan. Tetapi tidak semestinya kita melakukan sedemikian. Boleh faham insya-Allah ya? Lebih selamat kita mengambil yang paling tinggi. Lebih selamat kita mengambil yang paling tinggi, bukan yang paling rendah. Nah, kalau kita terbayar lebih, apa salahnya? Kalau kita terbayar lebih, Masya Allah kita dapat pahala. Betul ke tidak? Kalau kita terbayar lebih, orang miskin mengatakan ahlan wa sahlan, terima kasih banyak-banyak. Kalau kita terbayar lebih, kita dapat pahala di sisi Allah SWT. Nah, teruskan. Tidak bisa disempurnakan nisabnya dengan dijumlahkan dengan logam lain. Tetapi bisa disempurnakan nisabnya dengan menjumlahkan dari berbagai macam kualitas dalam satu jenis logam. Dan sebelum ini kita membicarakan tentang yang akhir ini, penulis tadi mengatakan tidak diwajibkan dia mengeluarkan zakat berdasarkan dengan campuran logam yang lain. Ini yang seperti misal tadi kita mengatakan, satu orang dia ada emas berat 150 gram, tapi dia mengatakan ini bukan pure gold. Ada campuran logam. Misalnya ada copper, ada silver dan sebagainya. Jadi hanya yang kita mengambil yang iktibar adalah emas yang tulen. Itu ceritanya. Itu yang diwajibkan zakat. Selainnya tidak diwajibkan zakat. Ini yang beliau mengatakan. Selepas itu beliau mengatakan fala zakata fihi hatta yablugha khalisu nisaban. Sampai yang tulen itu sampai kepada nisab, baru diwajibkan dia mengeluarkan zakat ini bagi yang tulen. Baru wajib dia mengeluarkan zakat ini bagi yang tulen. Ini tadi antum baca sampai sini kan? Okey. Logam yang berkualitas buruk dan tidak ini kat mana ni sekarang ni? Logam yang berkualitas. Oh, ini kat atas. Afwan. Baik, sekarang ini kita baca terjemahannya sekali lagi. Ini penulis mengatakan pertama sekali logam ini emas ataupun perak tidak boleh disempurnakan nisabnya dengan dijumlahkan dengan logam yang lainnya. Maksudnya di sini kita tidak boleh campur emas dan perak. Misalan, satu orang misalan dia ada misalan 80 gram emas. Lepas itu 5 gram perak. Dia mengatakan kalau saya campur emas dengan perak 85 gram, adakah diwajibkan saya mengeluarkan zakat? Tidak diwajibkan sebab ini tak sama. Emas dan perak tidak boleh disatukan. Jadi emas adalah emas, perak adalah perak. Boleh insya-Allah? Ini yang beliau maksudkan. Tidak boleh disebut sebab ini mereka adalah jenis yang berbeza. Logam yang berkualitas buruk dan pecah-pecah boleh disempurnakan nisabnya dengan logam yang bagus. Kadang-kadang emas ini kita ada emas yang lama dengan emas yang baru. Jadi emas yang lama kita lihat ini tak cantik misalnya, tapi dia emas, maka wajib ini kita menyatukan dengan emas yang baru. Kalau sekiranya kita memilikinya, wajib kita mengeluarkannya. Walaupun emas ini misalnya dah 500 tahun. Ada orang yang simpan emas ini 500 tahun yang ini punya emas. Bila kita lihat ini dia punya emas, emasnya sudah buruk, dah kala hitam dah emas ni. Tapi dia emas. Mungkin yang ni dia dah bercampur dengan logam sedikit misalnya. Kita mengatakan yang tulen ni berapa gram? Dia mengatakan 100 gram. Khalas, ini 500 tahun yang ini punya emas, ini wajib kita mengeluarkan zakatnya.
dan kita campurkan dengan emas yang baru. Ada orang beli emas yang baru, dia ada emas yang lama, maka ini selagi mana dia emas, wajib ini kita mengeluarkan zakat yang dibaginya. Jadi kita cantum jenis kepada jenis yang sama, tapi kita tidak boleh cantum jenis dengan jenis yang lain. Emas tidak boleh dicampur dengan perak, emas tidak boleh dicampur dengan besi. Jadi besi adalah besi, emas adalah emas. Boleh faham insyaAllah? Jadi penulis ini, beliau sedang membicarakan yang ini berbezanya jenis, berbezanya hukum. Berbezanya jenis, ini berbezanya hukum. Nah, teruskan. Bahkan seperti ini yang lebih utama, bukan sebaliknya. Tidak termasuk emas murni, iaitu emas yang dicampur dengan logam lain. Emas ini tidak terkena zakat kecuali setelah jumlah murninya mencapai nisab. Nah, ini seperti pada tadi kita mengatakan, setelah jumlah murninya sampai kepada nisab. Jadi logam yang dicampur dengannya tidak diambil iktibar. Aywa. Zakat tijarah. Nah, sekarang kita telah sampai ini kepada jenis yang seterusnya, yaitu zakat tijarah. Jadi kita ada perbezaan di antara zakat emas dan perak dengan zakat perniagaan. Hari ini kita nak kena belajar dan mengajar, sebab ramai orang yang ini melakukan perniagaan, lepas itu kita menanyakan kepadanya, adakah awak mengeluarkan zakat perniagaan? Dia mengatakan, zakat perniagaan? Apa itu zakat perniagaan? Dia mengatakan, saya hanya mengeluarkan zakat harta saja. Jadi ramai orang tidak mengetahui ini. Ada orang ini kita lihat ini, dia berniaga 20 tahun, dia tidak mengetahui ini ada zakat perniagaan. Jadi kita menanyakan, bagaimana awak mengeluarkan zakat? Dia mengatakan, saya hanya lihat wang ini saya ada berapa, lepas itu saya mengeluarkan. Di sini kita mengatakan ada beza. Zakat yang ni simpanan, ada yang ni nisab dan haul baginya. Zakat perniagaan ada haul dan nisab yang lain. Jadi tidak disamakan haul zakat ini simpanan, zakat ini harta simpanan dengan zakat ini perniagaan. Sebab zakat perniagaan ada syarat-syaratnya, zakat harta ini ada syarat-syaratnya. Boleh insya-Allah. Jadi sebagai seorang Muslim, hukumnya wajib mempelajari bab ini. Kalau satu orang ini ada perniagaan, wajib dia belajar zakat ini perniagaan. Betul ke tidak? Tapi kalau satu orang miskin, dia tidak ada perniagaan, maka dia selamat. Yang ini dia selamat. Kalau dia tidak belajar, dia selamat. Dia mengatakan, ini saya tidak ada wang. Orang miskin mempelajari yang ini bab zakat tidak diwajibkan ke atas mereka, sebab ini zakat tidak diwajibkan. Satu orang ini kalau hidup miskin ini, misalnya dia tidak mengeluarkan zakat tapi dia menerima zakat, kita mengatakan ini dia selamat, ini kalau sekiranya dia tidak belajar. Tapi kalau orang kaya, muskilah. Orang kaya macam-macam nak kena belajar. Sebab zaman sekarang ini bukan saja zakat perniagaan. Satu orang ini misalnya dia melakukan investment, ini misalnya dia kena tahu ini bagaimana nak mengeluarkan zakat bagi dia beli investment, zakat ini bagi insurans dan segala-galanya. Segala-galanya wajib ini dia mempelajari. Dari sekarang ini penulis akan membicarakan ini tentang zakat. Zakat ini perniagaan. Perkara yang pertama, beliau mengatakan kadarnya sama, 2.5%. Zakat perniagaan wajib ini kita mengeluarkan 25%. Nah, teruskan. Sebagaimana wajib mengeluarkan 2.5% sebagai zakat harta dagangan yang telah mencapai nisabnya pada akhir masa 1 tahun, sekalipun awal kepemilikan kurang dari 1 nisab. Nampak dah, ini bezanya. Ini beza ketara di antara zakat perniagaan dengan zakat simpanan. Zakat simpanan kita mengatakan wajib kita mengeluarkan zakat pada akhir haul hanya apabila dia telah sampai kepada nisab. Tapi zakat tijarah mengatakan tak semestinya sampai kepada nisab. Satu orang ini niat ini melakukan perniagaan sudah mula haul, Masya Allah, dia mengatakan tapi saya ini baru $6,000 yang dia punya goods yang saya beli. Walaupun apabila seseorang itu niat yang melakukan perniagaan, haulnya sudah mula. Haulnya sudah mula walaupun belum sampai kepada nisab. Masya Allah, belum sampai kepada nisab. Kita mengatakan lihat ini kepada tahun depan satu haul. Sekarang kita akan lihat sama ada dia sampai kepada nisab atau tidak sampai kepada nisab. Kalau dia sampai kepada nisab, ini wajib mengeluarkan 2.5%. Tapi kalau dia tidak sampai ini kepada nisab, maka awak selamat. Tidak ada zakat ini bagi yang ini perniagaan. Jadi beza yang ini di antara zakat simpanan. Zakat simpanan kita mengatakan haul bermula apabila wang sampai kepada nisab. Zakat perniagaan mengatakan tidak semestinya. Haul ini bermula walaupun harta tak sampai kepada nisab. Yang ini haulnya bermula dengan niat yang ini tijarah.
Satu orang yang ni dia ada barangan, lepas itu dia niat, sekarang saya nak melakukan perniagaan. Khalas, kita mengatakan hari ini awak punya haul mula. Hari ni berapa hari bulan? Hari ini awak punya haul mula. Yang ni bulan Hijri ya, kalender Hijri. Jangan dia mengatakan bulan Masya Allah hari ini 20 berapa? Hari ini 20 September. Ini bukan 20 September. Kita balik ini kepada bulan Safar. Berapa yang ni Safar? Jadi dia kena tulis, ini adalah hari haul. Lepas itu tahun depan bulan Safar yang sama, hari yang sama, maka dia lihat ini dia punya returns, dia lihat ini kepada dia punya capital dan dia punya profit, berapa banyak dia buat. Kita campurkan capital ini dengan profit, sama ada sampai kepada nisab, kita sampai kepada nisab. Kalau sampai ini kepada nisab, maka kesemuanya wajib ini kita mengeluarkan zakat. Walaupun barangan yang belum dijual, kita nak kena kira dia punya harga berapa. Lepas itu kita cantumkan dengan keuntungan yang kita telah buat, kesemuanya apa yang kita telah menjual. Daripada situ kita dapat kira kesemuanya, sama ada dia sampai kepada nisab ataupun tidak sampai kepada nisab. Jadi insya-Allah minggu depan insya-Allah kita akan bicarakan masalah dengan terperinci dengan misal. Mudah-mudahan Allah memberikan kepada kita taufik. Kalau tidak ada soalan, jadi kita berhenti di sini ya. Ada siapa ada soalan? Tidak ada ya? Ya. 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 Soalan menanyakan satu orang ada collection wang-wang lama. Jadi dia bilang wang antik ini kalau dijual harganya mahal. Jadi adakah diwajibkan zakat bagi wang-wang yang lama? Kita kena lihat wang-wang yang lama yang kita simpan ini masih digunakan sebagai wang ke tidak digunakan sebagai wang. Kalau kita ada duit yang misalnya banana money, macam Jepun dulu bila masuk Singapura, dia ada buat duit sendiri, dia ada print duit sendiri. Dia panggil banana money. Sebab duit Jepun yang agak pelik sikit, bila dia kat Singapura, dia ada gambar pisang. Dia dikenali wang pisang. Tapi wang ini kalau kita ada misalan, dia sudah tidak digunakan. Kita tak boleh pergi di supermarket, kita beli barang, lepas tu kita bayar tahun yang ni 1940 punya currency. Orang mengatakan ini tak boleh terima. Tapi wang ini hari ini kalau kita jual, Masya Allah, dia punya harganya besar, mungkin sampai kepada nisab. Maka ini kita mengatakan dia sudah menjadi barangan, dia bukan yakni wang. Jadi bila dia bukan wang, tidak ada zakat yang dibaginya. Sebab dia sudah menjadi barangan. Melainkan kalau kita buat bisnes dengannya, maka dia sudah masuk zakat tijarah. Ada orang yang di bisnes jual wang dia jual yang ni wang-wang yang lama. Ini bisnes dia. Ini sudah masuk yang ni zakat yang ni tijarah. Tapi kita tidak mengatakan dia adalah zakat yang ni harta, sebab dia bukan digunakan sebagai wang. Berbeza dengan wang yang kita ada, ataupun wang yang mungkin 10 tahun yang lalu, 20 tahun yang lalu, not yang lama yang masih boleh digunakan. Misalnya ada not $10, $1 masih digunakan. Ada not dari $1, saya masih ingat tahun 80-an, cap ikan kan, cap ini ikan todak. Itu wang yang ni masih boleh digunakan. Kalau kita ada cap ikan todak punya wang, kita pergi kedai yang ni bagi kita terima. Jadi kita mengatakan ada zakat. Satu orang kalau simpan yang ni misalnya $7,000 wang yang ni ikan todak, misalnya $1, wajib dia mengeluarkan zakat tiap-tiap tahun. Tapi kalau wang yang sudah tidak digunakan sebagai wang, tidak diwajibkan kita mengeluarkan zakat. Wallahu a'lam bishawab. Baik. Bagaimana kita baca kitab Zubat hari ini? Boleh ya? Kita baca sedikit. Jadi saya cuma nak ingatkan, insya-Allah nanti bila kita masuk fikih muamalat, kita nak kena murajaah ini kitab Zubat balik ya. InsyaAllah. Muka surat 92 Ustaz. Muka surat 92. Ya. Ini daripada Kitabul Janaiz. Okey. Mungkin kita boleh habiskan. Bismillahirrahmanirrahim. Wa dzakartu fi iradi لفائف ثلاثة بياض لا ألف فتان والإزار ثم القميص البيض والخمار
والفرد للصلاة كبر ناويا ثم اقرأ الحمد وكبر ثانيا وبعده صل على المقفي وثالثا تدعو لمن توفي من بعده تكبير والسلام وقادم يلزمه القيام ودفنه لقبلة قد أوجبوا وسنة في لحد بأرض تسلب تعزية المصاب فيها سنة 3 أيام توالي دفنا وجواز البكاء بغير ضرب وجه ولا نوح وشق ثوب ربنا انفعنا بما علمتنا رب علمنا الذي ينفعنا رب واغفرنا واغفر أهلنا وقرابات لنا في ديننا مع أهل الكفر أنثى وذكر رب واغفرنا واغفرهم لما تركتني قولا وفعلا كرما وارزق الكل على الدائما وعينا تزكيا معلما نحظى بالخير ونكفى كل شر ربنا واصلح لنا كل شؤون واكرم بالنور كالعيون واقض عنا ربنا كل الديون قبل ان تاتينا رسل المنون واغفر واصلح انت اكرم من ستر وصلاه الله تغشى المصطفى من الى الحق دعانا والوفاء بكتاب فيه للناس شفاء وعلى الاهل الكرام شرفاء وعلى الصحب المصابه الرب اللهم اهدنا بالهدى واجعلنا ممن يسارع في الرضا ولا تولنا وليا سواك ولا تجعلنا ممن خلف امرا وعصاك وحسبنا الله ونعم الوكيل ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا ربنا اعترفنا باننا انحرفنا واننا اسرفنا على لظى اشرفنا فتب علينا توبه تغسل لكل حوبه واستر لنا العورات وامن الروعه واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والاهل والاخوان وسائر الخلان وكل ذي محبه او جيره او صحبه والمسلمين اجمعين ربي فاسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى الرسول نحظى بكل سولي صلى وسلم ربي عليه عند الحب وآله وصحبه عداد طرش الصحب والحمد لله في البدء والثاني علمت علينا انك انت التواب الرحيم واختم بالصالحات عملا واجرا الله يكرم بفضل سبحان ربك رب العزه عما يصفون السلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين تقبل الله منكم. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada perkara saya nak umumkan, takut saya terlupa. Nanti bila dah masuk Rabiul Awal, Masjid Abdul Razak dan juga kita di Masjid Khalid juga akan mengadakan majlis maulid. Jadi pada hari Selasa yang terkena kepada awal Rabiul Awal kita tidak ada kelas ya. Saya hanya beritahu dahulu, takut nanti saya lupa. Saya rasa lagi 2 minggu ya. Lagi 2 minggu. Jadi minggu depan kita ada insya-Allah. Jazakumullah khair. Ya. Oh next week dah. Oh dari minggu depan kita ada, minta maaf ya. Saya pun tak check ni kalender.